Ya, selamat pagi dan selamat berhujung Minggu Asia. Anda tentunya bersama saya, Sharon Kezia, hanya dalam siaran Sejahtera Asia. 29 Mei bersamaan dengan 17 Syawal 1442 Hijriah, kita bersiaran di saluran TVS 122 Astro dan My TV. Jadi kami di Sejahtera Asia sentiasa doakan dan harapkan bahawa anda semua sihat-sihat hendaknya. Terima kasih kerana memilih siaran Sejahtera Asia pada pagi ini sebagai pembuka dan permulaan hari anda. Apa khabar anda semua? Jadi jika anda perhatikan bahawa hari ini saya berseorangan di studio, saya tidak ditemani oleh rakan saya yang cantik manis dan kacak-kacak orangnya. Kerana kami di TVS mengamalkan polisi mengurangkan bilangan staf yang berada di tempat kerja untuk mengelakkan close contact bersama dengan rakan sekerja. Jadi kerana itulah saya amat berharap agar anda terus setia bersama saya sehingga ke penghujung rancangan menemani saya di studio. Mengubati sikitlah, hati ni sedih sikitlah sebab bersiaran bersorangan kan. Tapi demi anda penonton setia Sejahtera Asia, saya tetap akan membawakan informasi dan kupasan-kupasan topik yang menarik. Jadi kita lihat lihat baru-baru ini kes COVID-19 semakin meningkat dari masa ke semasa. Keadaan ini amat menyedihkan di mana kita lihat frontliner kita berada dalam keadaan lesu, berada dalam keadaan letih kerana perlu mengendalikan jumlah pesakit-pesakit COVID yang masih ramai. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita juga harus memainkan peranan dalam mengendalikan, dalam menghentikan penularan COVID-19 ini. Kita faham bahawa pelbagai usaha dan langkah yang telah diambilkan oleh pihak kerajaan untuk menghentikan, untuk mengurangkan penularan bawak COVID ke-19 ini. Pelbagai usaha yang dilakukan, namun menjadi tanggungjawab dan amanah kepada kita sebagai rakyat Malaysia untuk sentiasa memberi sokongan, untuk sentiasa memberi kerjasama kepada rakyat, kepada pihak kerajaan dengan membantu dalam menangani isu COVID ke-19 ini. Jadi antara langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk menjaga diri kita, orang di sekeliling kita adalah lockdown DIY. Antara tips yang boleh anda lakukan adalah pergi ke pasar seminggu sekali. Saya kira perkara ini bukanlah satu perkara yang baru, bukanlah satu perkara yang luar biasa buat kita kerana pada tahun lepas kita telah menjalani PKP selama 3 bulan di rumah. Jadi perkara ini adalah satu perkara yang kita dah sinonim dalam kehidupan kita, dalam norma baru kita. Jadi kita boleh wakilkan seorang sahaja ahli keluarga untuk membeli barang-barang keperluan, untuk membeli barang-barang dapur. Tidak perlulah satu keluarga untuk pergi ke pasar, untuk pergi ke supermarket mendapatkan barang keperluan tersebut. Hanya satu wakil dalam ahli keluarga tersebut. Tak kiralah isteri ke, suami ke, ataupun orang-orang yang lebih dewasa yang dalam keluarga tersebut boleh diamanahkan, boleh dipertanggungjawabkan untuk melakukan pembelian-pembelian tersebut. Dan tips yang kedua pula adalah isi kereta full tank. Ini bukan saja dapat menjimatkan masa anda, malah ia dapat mengurangkan risiko anda untuk close contact bersama pelanggan yang lain di stesen minyak tersebut. Dan ia juga dapat mengurangkan risiko anda untuk memegang tank tersebut dan mengisi minyak. Jadi itu secara tidak langsung dapat menyelamatkan anda, mengelakkan anda daripada dijangkiti oleh COVID ke-19. Dan selain daripada itu juga, ini perlu saya ingatkan sekali lagi, anda perlu mengamalkan polisi zero tetamu. Walaupun tetamu yang datang merupakan jiran tetangga, saudara mara ataupun rakan-rakan yang berada jauh, yang dah lama tak pernah berjumpa dengan anda, tiba-tiba nak menziarahi anda, anda boleh jelaskan kepada mereka bahawa anda mengamalkan zero polisi. Dengan keadaan yang semakin tenat di sekeliling kita ini, saya kira kebanyakan tetamu tersebut akan faham bahawa anda mengamalkan zero polisi. Jadi kepada tetamu tersebut juga saya ingin ingatkan rakan-rakan saudara mara agar tidak menziarahi rakan ataupun saudara mara ada yang lain. Kita faham, memang dah lama kita tak bersua muka, dah lama kita tak bertemu atau menziarahi ahli keluarga kita yang berada jauh daripada kita. Namun kita harus ingat, jika kita tak jaga kita, siapa lagi yang akan menjaga kita? Jadi di sini saya ingin ingatkan sekali lagi bahawa kurangkan
kurangkan menerima tetamu dan elakkan daripada berkumpul di tempat orang yang ramai. Selain daripada itu, untuk pelbagai kaum dan pelbagai agama, saya sarankan di sini untuk melakukan sembahyang berjemaah bersama keluarga di rumah masing-masing. Jadi kalau kita lihat di laman media masa, terdapat pelbagai kaedah yang diambil oleh para ulama untuk menyampaikan khutbah, untuk menyampaikan doa. Jadi anda boleh mengikuti atas talian berdasarkan kepercayaan dan agama anda. Dan selain daripada itu, yang ini paling saya suka ni, sebab saya juga merupakan salah seorang yang melakukan tips ini, iaitu mengoptimalkan pembelian dalam talian. Mengoptimalkan, jika anda lihat sekarang banyak aplikasi yang menawarkan pembelian atas talian, bukan sahaja pakaian, bukan sahaja barang dapur, pelbagai barang dan bahan yang anda boleh dapati dalam aplikasi pembelian atas talian. Jika anda lihat, kadang-kadang pembelian atas talian ini menawarkan potongan harga yang lebih murah berbanding di pasaran. Jadi anda harus menjadi pengguna yang bijak dengan memilih aplikasi yang menawarkan potongan harga yang murah berbanding di pasaran. Jadi dapat mengurangkan anda. Jadi anda tidak perlu keluar rumah, tidak perlu bersesak-sesak dengan orang di mall ataupun di supermarket. Jadi anda pun tidak perlulah bersusah payah untuk mencari parking, nak bayar tiket parking lagi, anda nak ambil troli lagi, nak ambil masa untuk pilih barang apa yang anda perlukan di supermarket itu. Jadi pembelian atas talian ni, anda buka smartphone anda boleh pilih sahaja apa yang anda perlukan melalui pembelian atas talian. Jadi mungkin ada di antara anda yang beranggapan bahawa bagus ke beli pembelian atas talian ni? Bagaimana kalau barang yang saya beli itu tidak elok, buruk? Jangan risau, kerana aplikasi pembelian atas talian ni dia mengamalkan polisi untuk anda memulangkan balik barangan tersebut jika barangan tersebut berada dalam keadaan yang tidak elok. Jadi anda tak perlu risau, anda pulangkan balik, mereka akan beri yang baik. Anda boleh lakukan pemulangan itu melalui aplikasi yang telah anda gunakan tadi. Dan selain daripada itu, kita nak war-warkan dekat sini bahawa kita dalam fasa menerima vaksin. Jadi kepada anda yang belum menerima vaksin, sila lakukan dengan segera dengan mendaftar di aplikasi MySejahtera. Dan bagi anda yang masih tidak tahu bagaimana untuk mendaftarkan diri untuk mendapat vaksin ini, jangan risau. Anda boleh pergi sahaja ke mana-mana klinik kesihatan yang terdapat berhampiran dengan anda, ataupun anda boleh pergi ke hospital untuk mereka membantu anda mendaftarkan diri anda untuk mendapatkan vaksin ini. Jadi seperti yang kita tahu bahawa vaksin ini dilakukan secara berperingkat-peringkat. Jadi kepada anda yang sudah mendaftar tapi belum dipanggil untuk mendapatkan vaksin tersebut, jangan risau. Giliran anda akan tiba. Kerana kita faham bukan mudah untuk kerajaan melakukan pemvaksinan ke atas kita, kerana kita terlalu ramai dan perlu dijalankan secara peringkat demi peringkat. Jadi kepada anda yang masih setia bersama saya, yang tengah menikmati santapan pagi, mungkin tengah menyediakan sarapan. Jadi jika anda mempunyai sebarang topik ataupun isu yang ingin saya kupaskan dalam episod yang akan datang, anda boleh lontarkan komen anda tersebut di FB dan IG Sejahtera Asia. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian saya tentang bagaimana kita boleh lockdown DIY, bermakna lockdown diri sendiri. Jadi perbuatan kita ini bukan saja dapat membantu kerajaan, namun ia dapat membantu diri kita sendiri, dapat membantu orang di sekeliling kita sendiri untuk menghentikan penularan bawak COVID-19 ini. Kerana jika bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga kita? Jadi hashtag kita jaga kita. Kita perlu ada kawalan kendiri. Kita perlu ada satu inisiatif, kita perlu sebulat suara, bersatu hati bersama-sama, bekerjasama untuk menghentikan penularan bawak COVID-19 ini. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian saya berkenaan dengan lockdown DIY untuk menghentikan penularan bawak COVID-19. Jadi hari ini saya membawakan satu topik yang agak menarik saya kiranya, sebab selama ini saya kira kita tidak pernah membicarakan isu berkenaan dengan buaya. Jadi kalau kita sebut saja tentang buaya, saya pasti ni bukan anda saja, malah saya sendiri juga di studio dah dapat bayangkan bahawa reptilia ini merupakan reptilia yang ganas,
reptilia yang kejam, reptilia yang sangat membahayakan. Apa tidaknya jika kita lihat kebanyakan kes yang mengakibatkan serangan buaya ini berakhir dengan kematian. Jadi hari ini kita membawakan anda Tuan Oswald Bracken Tristan yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Eksekutif 1 Sarawak Forestry Corporation Perbadanan Perhutanan Sarawak untuk mengupas topik ini dengan lebih mendalam lagi. Apa khabar Tuan Oswald? Terima kasih, selamat pagi, selamat pagi kepada semua. Ya, saya dari Sarawak Forestry. Jadi terima kasihlah sebab bersama kita pada hari ini, pada hari Sabtu pagi ya. Ya. Jadi Tuan Oswald, mungkin ramai yang beranggapan bahawa tugas bidang Oswald ni adalah untuk menangkap buaya. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit sebanyak kepada penonton sebenarnya apa bidang tugas Tuan? Okey. Saya mulaikan dengan tugas-tugas Sarawak Forestry. Sarawak Forestry adalah agensi kerajaan yang diberi mandat oleh Kerajaan Negeri Sarawak untuk menjaga, mengurus semua kawasan yang terlindung sepenuhnya dan juga hidupan liar, termasuk hidupan liar dari daratan dan juga lautan. Dalam menguruskan hidupan liar ini, kita juga mengurus hidupan yang buas seperti buaya. Jadi kalau sebut buaya ni pasti ramai dah dapat terbayang-bayangkan lah. Jadi sebelum tu Tuan, adakah memang minat Tuan untuk menguruskan hidupan liar ini ataupun bila dah dewasa baru minat itu mula mendatang? Ya, saya dari kecil lagi dulu-dulu kita hidup di kawasan pendaraman di Singgai, dan masa itu kita gunakan hidupan liar. Kebanyakan hidupan liar itu adalah pemakanan. Dan masa saya masih kecil, saya ikut bapa pergi cari binatang dan sebab itu saya minat dengan hidupan liar, bukan sahaja sebagai binatang makanan tetapi juga binatang yang suka lihat di hutan-hutan. So masa saya bertugas, saya diberi peluang oleh Jabatan Hutan masa itu untuk bertugas di bahagian yang dinamakan Taman Negara dan Hidupan Liar. Dan dari itu saya lebih membuat kerja-kerja supaya lebih faham untuk menjaga hidupan liar. Jadi kalau kita dapat lihat di sini sebenarnya daripada kecil sebenarnya Tuan Oswald ni mempunyai ilmu, mempunyai kemahiran dalam mengenalikan hidupan liar. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan penonton dengan saya, apa cabaran dalam bidang tugas Tuan? Cabaran dia banyak. Yang paling rumit adalah hidupan liar ini berinteraksi dengan manusia. Hidupan liar ini jaga sendiri di dalam hutan ataupun di dalam air, tetapi manusia, aktiviti manusia yang mengganggu ataupun membuat hidupan liar ini menjadi lebih rumit dan kadang-kadang pupus ataupun terjadi isu di mana manusia dengan binatang-binatang hidupan liar jadi konflik. Misalnya buaya dengan manusia ada konflik sebab manusia dengan buaya menggunakan sumber ataupun tempat yang sama untuk mencari makan. Tapi kalau kita lihat seperti yang Tuan kongsikan tadilah, berlakunya konflik di antara buaya dan manusia, tapi kebanyakannya buaya ni dia menyerang manusia tu apabila mereka ingin mencari sumber pendapatan. Contohnya kita lihat seperti nelayan. Okey. Itu memang betul dan dalam pengetahuan kami orang yang bekerja dengan buaya, ada 4 senario di mana buaya menyerang manusia. Satu adalah terkejut. Buaya ini adalah haiwan yang diam diri. Dia biasanya tidak bergerak banyak. Dia diam di bawah air dengan hidung dia saja yang atas. So kadang-kadang kita tidak nampak. Bila kita pergi ke tepi sungai dan terpijak ataupun pergi dekat dia, buaya ini mungkin terkejut, dan bila dia terkejut dia akan gigit. Bila digigit, biasanya dia tidak melibatkan orang mati sebab dia gigit, dia lepas, dia lari. Itu untuk senario yang pertama lah. Ya, itu senario terkejut. Banyak. Ada senario, ada 3 lagi senario yang akan Tuan Oswald kongsikan bersama kita. Jadi terus setia bersama kita dalam siaran Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana.
Ya, kembali bersama saya Sharon Kizia dan tetamu kita Tuan Oswald Bracken Thiessen dengan topik kita pada pagi ini, kenali buaya kita. Adakah anda cukup kenali buaya kita? Jadi sama-sama kita teruskan dengan perkongsian kita dan kupasan kita pada pagi ini. Jadi kepada anda yang baru bersama kami, sebentar tadi Tuan Oswald dah terangkan kepada kita sebenarnya terdapat 4 senario yang menyebabkan serangan buaya ke atas manusia. Yang pertama tadi adalah apabila buaya berada dalam keadaan terkejut. Jadi kita nak tahu senario yang kedua ni pula, Tuan Oswald. Yang kedua adalah buaya ini adalah haiwan yang menjagakan teritori dia sendiri ataupun kawasan-kawasan di mana dia diam. Kalau manusia masuk ke dalam sungai, dia melihat manusia, sebab manusia ini besar macam buaya, sebagai mengganggu tempat dia diam. Ini adalah masa yang paling rumit adalah masa dia mengawan, sebab satu buaya yang laki-laki dia akan jaga kawasan sungai sampai ke 10 km dan beberapa betina, buaya betina di dalam kawasan itu. Dan kalau kita masuk, buaya pikir kita mengganggu, dia akan gigit. Dan buaya betina masa dia menjagakan sarang dia, kalau kita masuk ke kawasan itu pun dia akan defend. Dia punya sarang, dia akan gigit. So itu adalah senario kedua, defend of territory. Senario yang ketiga adalah buaya itu memang mencari makan. Sebab buaya yang besar, dia perlukan makanan yang besar. Betul. Dan binatang yang besar kadang-kadang susah mendapat. Tapi kalau manusia masuk ke dalam sungai dan buaya itu terlalu lapar, dia tak akan kira apa pun. Dia akan makan apa yang dia jumpa, termasuk manusia. So senario ini adalah yang dinamakan intention to feed. Bila kami orang faham yang buaya ini adalah intention to feed, kita akan cuba apa daya untuk membuang atau membunuh buaya yang seperti ini. Biasanya kalau dia gigit manusia, dia akan makan. Ini adalah senario intention to feed. Ada beberapa sebab kenapa buaya makan manusia. Satu adalah buaya yang tua yang tidak dapat cari makanan yang biasa. Yang kedua, buaya itu adalah buaya yang sudah injured. Dia sakit. Kerana beberapa senario. Satu mungkin orang sudah nak bunuh dia, tidak mati, dia akan cari. Senario yang keempat yang dinamakan mistaken identity ataupun silap makanan. Manusia kalau kita pergi ke tepi sungai, kadang-kadang buaya itu kebiasaannya buaya tidak makan manusia. Tapi kalau kita pergi ke tepi sungai dan buaya itu tengok dari jauh, dia tengok kita sebagai kera. Sebab makanan dia adalah kera ataupun binatang lain. Dia akan pergi ke tempat itu, tunggu dia ambush, dia makan. Kadang-kadang mistaken identity ini dia gigit, dia bawa lari, tetapi dia tidak makan. Kita akan jumpa bangkai ataupun manusia itu kalau dia mati, dia tidak dimakan, tetapi dia mati. So ini adalah 4 senario buaya gigit manusia. Jadi berdasarkan pengalaman Tuan sendirilah, kes senario yang berlaku di Sarawak ni dalam senario yang mana? Senario yang kita jumpa adalah senario intention to feed. Ada juga senario menjagakan kawasan dia, defend territory, dan juga senario di mana dia terkejut. Dan kebanyakan attack di Sarawak adalah melibatkan manusia pergi ke kawasan habitat buaya. Dan ada beberapa sebab manusia pergi ke kawasan itu. Satu adalah untuk mencari makan, mencari ikan, mencari udang. Pergi ke kawasan tepi-tepi sungai, di mana mereka masuk sampai ke lutut ataupun ke kawasan atas sikit. Kawasan ini adalah, kalau kawasan ini adalah kawasan habitat buaya, dan kalau buaya attack, biasa melibatkan kematian. Sebab dia merasakan kawasan habitat dia
merosakan penempatan dia tu adalah dicemari lah, macam diceroboh oleh manusia itu sendiri. Tapi macam seperti pengalaman Tuan, saya kira dah banyak dalam mengendalikan kes berkaitan dengan serangan buaya ini. Mungkin Tuan boleh kongsikan daerah dan kawasan mana yang kita boleh katakan bahawa buaya ni aktif menyerang? Kalau ikut kajian kami ataupun statistik yang kami ada dalam 10 tahun daripada tahun 2011 hingga ke sekarang, ada 110 jumlah insiden serangan buaya. Dan ini melibatkan 62 kes kematian, 48 kecederaan, dan kerangan tahun di mana orang yang kena gigit oleh buaya adalah di antara 21 tahun hingga 60 tahun. Dan tugas-tugas yang dia orang buat adalah kebanyakannya adalah melibatkan pergi ke tepi air, mencari ikan, mencari udang, ataupun berenang ada juga. Dan inilah senario yang kita ada di Sarawak. Jadi kebanyakannya senario itu adalah berlaku bukan sahaja melibatkan apabila orang mencari sumber pendapatanlah di kawasan habitat buaya yang banyak itu, Tuan. Jadi kan Tuan, mungkin ramai juga orang yang tertanya-tanya, buaya ni tidak membawa sebarang kebaikan, sedangkan tapi membawa perkara yang tidak bagus seperti menyebabkan kematian. Jadi perlu ke Tuan kita mengekalkan ataupun perlu pelihara populasi buaya ini? Kalau ikut kajian kami orang yang kami tahu dan juga kita bagi banding dengan negara-negara lain, populasi buaya kita bukan dalam tahap yang tinggi. Populasi buaya kita adalah dalam tahap meningkat. Daripada, kalau ikut kajian yang kita mula-mula buat dulu pada tahun 1985, buaya di negeri Sarawak hampir pupus. Itu adalah sebab pertama, di mana dalam 20 km sungai yang kita survey, kita cuma jumpa 1 ekor buaya. Sebab itulah pada tahun 1990, Kerajaan Negeri Sarawak masukkan buaya sebagai haiwan yang terlindung. Dan daripada tahun 90 hingga ke sekarang, kita sudah nampak peningkatan populasi buaya di semua sungai di negeri Sarawak. Ada di kawasan seperti di Sungai Semerahan, dia meningkat sampai 150%. Berarti dia, sekarang ini kita ada lebih daripada 6 ekor ataupun 10 ekor dalam 1 kilometer sungai. Kebanyakan adalah buaya yang kecil, bukan buaya yang besar. So, perlu kita menangani populasi dia sekarang, dan kalau kita banding dengan negara yang sudah maju dan sudah lama menguruskan populasi buaya mereka, buaya ini adalah resources ataupun sumber. Di negeri Sarawak, orang tengok buaya sebagai masalah. Betul. Sebab kita tengok dia sebagai masalah, buaya ini sentiasa jadi masalah. So yang Sarawak Forestry buat dalam program yang kita akan namakan sebagai 3M Buaya, program mengenali, memahami dan memelihara buaya, 3M Buaya dalam bahasa Malaysia, ataupun program awareness yang kita buat adalah untuk bagi tahu kepada publik macam mana kita hidup dengan buaya, dan juga proses di mana kita boleh menggunakan buaya sebagai sumber, bukan sebagai masalah. Sebab ini dibandingkan dengan pokok kayu. Kalau kita nak operate, ambil pokok kayu itu, kita memerlukan investment yang besar. Betul. Sama juga dengan buaya. Kalau kita tengok saja buaya sebagai masalah, dia sentiasa jadi masalah. Tapi kalau kita boleh mencuburi market dunia, satu bag bijan ataupun tas tangan yang diperbuat daripada kulit buaya boleh mencapai RM150,000. Misal ya, tetapi kita mesti tahu macam mana kita menggunakan resources buaya untuk jadikan produk yang berharga. Jadi
Menarik sungguh perkongsian. Sebenarnya daripada buaya ni juga boleh mendatangkan keuntungan kepada kita. Hari lepas ni kita nak tahu lagi daripada keuntungan itu bagaimana kita nak meraih keuntungan tersebut daripada populasi buaya tersebut. Semuanya hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, anda kembali bersama saya Sharon Kezia hanya dalam siaran Sejahtera Asia dengan topik kita pada pagi ini, kenali buaya kita. Jadi kepada anda yang terlepas menonton siaran kita pada pagi ini, jangan risau, anda boleh berbuat demikian dengan pergi saja ke YouTube, type Sejahtera Asia dan anda boleh pilih siaran dan episod yang anda terlepas. Jadi sebentar tadi Tuan Oswald telah kongsikan bersama dengan kita, walaupun buaya ini merupakan ancaman kepada kita, namun kita boleh menjana pendapatan melalui hasil daripada buaya tersebut. Namun sebelum itu, saya ingin kongsikan sedikit fakta berkenaan dengan buaya. Berdasarkan statistik serangan buaya yang direkodkan oleh Jabatan Hutan Sarawak sejak tahun 1941 sehingga 1980, sebanyak 25 kes serangan buaya telah dilaporkan berlaku di negeri ini dan semua mangsa serangan meninggal dunia. Manakala dari tahun 1981 sehingga November 2018, terdapat 151 kes serangan buaya direkodkan. Daripada jumlah itu, hanya 70 orang mangsa yang selamat. Salam taziah kita ucapkan kepada mangsa dan keluarga mangsa. Jadi Tuan Oswald, seperti yang dikongsikan sebentar tadi bahawa sebenarnya buaya ini juga boleh membawa keuntungan kepada masyarakat sekiranya mereka mengusahakan produk berasaskan buaya. Tapi kita tahu bahawa buaya ini merupakan haiwan terlindung. Jadi bagaimana masyarakat boleh menjana pendapatan daripada hasil buaya tersebut? Terima kasih Cik. Saya mau tambah satu lagi di mana kita boleh dapat pendapatan daripada buaya. Kalau di Australia, orang dari negara-negara lain pergi ke sungai di Australia seperti Mary River untuk melihat sendiri buaya liar. Dan di Sarawak, misalnya di Sungai Semerahan dan juga di Pulau Seduku, buaya boleh dilihat. So, satu aktiviti di mana orang tempatan boleh mencobakan diri adalah daripada membawa pelancong pergi melihat buaya liar. Sekarang ini ada beberapa agensi yang bawa orang pergi tengok hidupan liar di kawasan Sungai Sentubong. Waktu malam dia orang akan balik dan masa dia balik dia akan tinjau buaya. So buaya ini boleh dijadikan tarikan pelancong. Okey, soalan tadi berkenaan dengan haiwan terlindung. Seperti yang saya ceritakan tadi, pada tahun 1980, oleh kerana buaya kita hampir pupus, Kerajaan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan buaya sebagai haiwan terlindung. Di sini adalah cerita berkenaan dengan konflik. Manusia lebih penting daripada mana-mana haiwan. Kalau haiwan itu mengancam hidupan manusia ataupun ternakan dia, dia boleh bunuh. Cuma satu je. Dia mesti laporkan ke pihak yang diwajibkan oleh kerajaan seperti Sarawak Forestry ataupun ke Balai Polis yang dia sudah bunuh binatang terlindung. Tapi kalau binatang itu tidak jadi yang dinamakan imminent danger kepada hidupan kita, dia boleh laporkan kepada Sarawak Forestry supaya orang yang pakar-pakar dengan buaya ini boleh pergi buat kajian tinjauan sama ada betul-betul haiwan itu mengancam hidupan orang di sana, dan kita akan ambil tindakan yang susulan yang sepatutnya. Satu lagi berkenaan dengan binatang yang terlindung sepenuhnya ini adalah buaya ini dia tidak pergi mencari manusia, dia tidak pergi cari mangsa, bukan seperti tiger ataupun harimau, dia pergi hunting. Buaya dia diam.
So yang paling penting dalam program kita untuk bagi tahu kepada masyarakat, jangan kita masuk ke kawasan di mana ada buaya, sebab disitulah akan jadi konflik. Betul. Saya rasa kawasan dia dicerobohi. Tapi di sini saya tertarik sebenarnya. Mungkin Tuan boleh kongsikan tips bagaimana manusia mengenal pasti sebenarnya sungai tersebut, kawasan tersebut merupakan habitat buaya. Ini adalah penting, dan saya dalam pengalaman saya, kebanyakan orang yang duduk tepi sungai, dia paham di mana habitat buaya. Mereka tahu di mana ada buaya. Cuma satu aja, kadang-kadang perangai kita sebagai manusia ini, kita pikir serangan buaya tak akan berlaku kepada saya. Ataupun kita pikir hari ini tidak ada buaya di sini. Ini adalah tempat saya pergi menjara, mencari ikan sudah beberapa tahun lamanya. Tetapi seperti pepatah Melayu, air yang tenang, jangan disangka tidak ada buaya. Betul. Sebab itu kadang-kadang kita pikir kita masuk kawasan itu tidak ada buaya pula. Dan ada berlaku sarangan buaya. Jadi macam pihak Tuhan, sekiranya buaya itu telah berjaya ditangkap, apakah yang akan terjadi kepada buaya tersebut? Program kami orang untuk menangani isu manusia dengan buaya, termasuk dalam pengurusan buaya di Sarawak. Satu program adalah yang dinamakan CRZ, kawasan Zone Crocodile Removal Zone, ataupun kawasan nyah buaya. Kawasan-kawasan yang kami kenal pasti sebagai kawasan manusia lebih penting. Mana-mana buaya yang masuk ke kawasan itu, kecil atau besar, kita akan cuba untuk bawa keluar atau bunuh dia. Misalnya di Kuching Waterfront, di kawasan Bako National Park, di kawasan Damai Beach, kawasan perkirahan, dan juga waterfront di bandar-bandar besar seperti di Miri, di Sibu, di Bintulu. Kawasan ini kalau ada buaya kita akan cuba untuk membawa keluar atau bunuh dia. Sebab ini kawasan adalah kawasan nyah buaya. Tetapi tidak mengerti tidak ada buaya, sebab kadang-kadang buaya ini kita susah jumpa. So, yes, kawasan ini adalah kawasan nyah buaya, tetapi bukan artinya tidak ada buaya di sana. So, berjaga-jagalah kalau kita pergi ke waterfront, Kuching Waterfront misalnya. Mungkin ada buaya juga. Cuma tak muncul lah, kita tak dapat kenal pastilah sama ada buaya tersebut berada dalam sungai tersebut atau tidak. Jadi, mungkin boleh kongsikan pantang larang dalam menangkap buaya ni, Tuan. Pantang larang ini banyak. Kalau kita tengok sesiapa yang tinggal tepi sungai, sama ada dia bangsa Iban ataupun Bendaya ataupun Melayu, mereka ini banyak pantang larang. Betul tu. Yang penting sekarang ini ada juga yang cakap, kamu jangan ganggu buaya di kawasan sungai kami. Sebab kalau kamu ganggu buaya, nanti buaya ini akan berdendam dengan kami yang tinggal di tepi sungai. So, ada juga di mana orang tempatan sudah dihantam oleh buaya. Di sini orang akan minta tolong daripada Sarawak Forestry untuk mengarih ataupun membunuh buaya yang ganas. Kita ada pasukan yang dinamakan SWAT, SWAT, Shift Wildlife Action Team. Tim ini diberi latihan dan juga aratan untuk bertindak pantas supaya mereka dapat menangani isu buaya ganas di kawasan-kawasan yang tertentu. Mereka ada senapang, mereka ada teknik-teknik yang diberi, dan juga mereka ikut juga pantang larang kawasan orang-orang tempatan. So mereka dilatih supaya dapat menangani isu-isu buaya di kawasan-kawasan yang tertentu. Kadang-kadang kita masuk kawasan kampung, orang kampung cakap, kami tidak mau kamu ganggu buaya di sini, kita undur diri. Memang pernah berlaku lah, Tuan? Sudah pernah berlaku juga. Lah.
mungkin mereka masih mengamalkan kepercayaan nenek moyang mereka supaya seperti sekiranya habitat buaya itu diganggu, maka buaya itu akan berdendam dengan mereka. Kita faham ya, sebab benda ni masih diamalkan oleh segelintir masyarakat yang terdapat di negeri Sarawak khususnya. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan, mesti ramai juga yang tengah tertunggu-tunggu ni pengalaman Tuan sendiri dalam mengenalikan hidupan liar ini termasuk buaya. Okey. Dalam 30 tahun yang saya buat tugas berkenaan dengan hidupan liar ini, pernah digigit oleh buaya juga. Dan juga di mana kita jumpa buaya masa kita buat survey yang lebih besar daripada bot kita. So ini adalah semua berjaga-jaga. Masa saya kena gigit buaya bukan kerana buaya ganas. Buaya itu saya ambil balik oleh kerana buaya itu ditetak oleh orang, luka, setengah hidup. So saya bawa balik untuk jaga dia. Satu petang buaya itu sudah biasa dengan saya. Tetapi masa itu dia keluar dari dia punya kandang. Waktu malam, saya tutup mata, tidak ikat mulut dia. So bila kain itu terjatuh daripada dia punya mata, dia nampak api, dia terkejut, dia gigit. Startle. Itulah tadi cerita berkenaan dengan binatang itu terkejut gigit. Bukan sengaja nak gigit, dia terkejut, dia gigit. So saya pergi ke Norma pukul 12 malam, mereka cakap kamu kena gigit oleh anjing. Bila saya ceritakan itu buaya, lama sikit baru dia faham, dan selepas itu baru dia buat rawatan gigitan binatang buas. So kadang-kadang bila kita kerja dengan binatang yang buas, kalau kita tak sentiasa jaga-jaga, kita boleh digigit balik. Betul. Jadi kita fahamlah sebenarnya untuk mengenalikan buaya ini memerlukan kemahiran dan ilmu yang sangat tinggi, dan pengalaman juga sedikit sebanyak dapat membantu kita dalam pengendalian buaya-buaya yang ganas ini. Jadi sebenarnya banyak lagi kupasan yang ingin kita kongsikan bersama anda. Kita belum tahu lagi jenis-jenis dan spesies-spesies buaya yang terdapat di Sarawak. Selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, terima kasih kerana terus setia bersama saya, Syahrul Kezia, hanya dalam Sejahtera Asia. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak ya sebab menemani saya yang keseorangan di studio ni. Namun saya ditemani oleh pakar buaya kita daripada Sarawak Forestry Corporation, iaitu Tuan Oswald Bracken Tristan, dengan perkongsian dia yang penuh dengan informasi kepada kita tentang habitat, tentang populasi buaya-buaya yang terdapat di negeri Sarawak khususnya. Tapi kita tak sempat nak tanya tadi dengan Tuan Oswald, apakah berapa banyak jenis buaya yang terdapat di Sarawak? Terima kasih, Cik. Di Sarawak ini kita ada 2 spesies buaya. Buaya yang kita semua tahu adalah buaya katak ataupun salt water crocodile. Nama saintifiknya adalah Crocodylus porosus. Dan yang satu lagi adalah buaya jejulung. Buaya jejulung ini saintifik name dia adalah Thomistoma seligili. Buaya jejulung dengan buaya katak sama-sama besar. Cuma muncung dia yang berlainan. Muncung buaya katak dia nampak macam V, besar. Muncung buaya jejulung dia macam needle, dia macam jarum. Dia panjang. Dan buaya jejulung ini adalah sangat kurang. Dia cuma berada di kawasan-kawasan air tawar yang tertentu, dan buaya ini makan ikan. Tetapi jangan salah anggap, sebab badan dia besar, kalau manusia masuk ke dalam sungai, dan kalau ada opportunity, dia pun boleh jadi opportunistic feeder, ataupun dia pun boleh tangkap manusia untuk kira pemakanan dia. Tetapi sekarang ini, kalau ada di mana-mana ada buaya jejulung, bagi tahu ke Sarawak Forestry, sebab ini adalah spesies yang jarang-jarang dijumpa. Kami orang pun ingin membuat supaya spesies ini tidak jadi pupus, dan kalau ada,
kita boleh jadikan ini tarikan pelancong sebab tidak ramai di dunia dan tidak banyak di kawasan Ria, dan kalau ada kita boleh jadikan tarikan pelancong. Jadi sebut pasal tarikan pelancong ni sebenarnya kita pun nak tahu juga di mana orang awam sebenarnya boleh melihat buaya ni. Kalau nak pergi ke kawasan-kawasan yang liar, ini rumit sikit. Sebab itulah sekarang ini Sarawak Forestry masih membuat program dengan kawasan di Pulau Seduku dan juga di Semalahan, di mana kita bagi tahu pengalaman kepada orang tempatan supaya mereka boleh bawa orang pergi tengok buaya. Sekarang ini tour agensi yang aktif bawa orang pergi tengok buaya adalah di Kuching. Mereka pergi melihat buaya di Sungai Sentubong sebagai satu tarikan selepas mereka meninjau dolphin, proboscis monkey. Waktu malam dia balik, dia akan tinjau buaya sebagai what you call it as the last action to see. Okay. Buaya-buaya yang ada yang senang kita jumpa, sekarang kita ada di Matang Wildlife Center. Buaya yang kita tangkap dari kawasan-kawasan yang mengecam orang, kita simpan di Matang Wildlife Center. Ini adalah kawasan yang dikendalikan oleh Sarawak Forestry. Dan kalau kita nak pergi ke ladang buaya, ada 2 ladang buaya di Sarawak, iaitu Jong Crocodile Farm di Batu 17, Jalan Kuching Serian, dan juga Benaya Farm di Miri. Di sini mereka buka kepada perawat tiap hari untuk meninjau buaya-buaya termasuk jumping crocodile sebagai tarikan. Jadi mungkin kita juga nak tahulah, sebab kita faham bukan mudah untuk menangkap buaya, malah bagaimana proses untuk menangkap buaya ni bukan mudah sebab ia memerlukan satu kerjasama daripada pasukan yang berilmu, pasukan yang berkemahiran. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan kepada kami bagaimana proses ni untuk menangkap buaya apabila pihak Tuan mendapat aduan daripada orang awam bahawa kawasan tertentu mendapat serangan daripada buaya. Kita bekerjasama dengan agensi lain seperti polis dan bomba, dan juga kita ada pasukan yang dinamakan SWAT. Kita akan buat tinjauan kalau tidak melibatkan serangan buaya. Kalau melibatkan serangan buaya di mana orang sudah meninggal ataupun hilang, biasanya bomba dan pihak polis akan buat program penyelamat, search and rescue bersama dengan kita orang. Tetapi kalau orang awam melaporkan ada buaya yang dikirakan sebagai berbahaya di kawasan itu, pada Sarawak Forestry kita akan buat tinjauan, buat survey dan analysis of the situation. Lepas itu kita akan buat keputusan sama ada buaya itu mesti dibawa keluar. Kalau buaya yang besar dan di kawasan pendalaman, biasanya kita tidak dapat bawa keluar. Kita akan gunakan kaedah hook and line, tidak menggunakan kail. Dan biasanya menggunakan kail ini melibatkan buaya itu akan mati. Kita akan bunuhkan dan tanam. Kalau dia di kawasan yang dekat, di mana kita boleh bawa equipment yang besar, kita akan gunakan cage, pelengkap yang besar untuk tangkap, dan buaya ini kita akan bawa pergi ke tempat yang lain, misalnya ke Matang Wildlife Center, ataupun kita bagi kepada ladang-ladang buaya supaya buaya ini dijadikan sebagai breeding stock. Sebagai breeding stock lah. Jadi kita dapatlah seperti yang saya maklumkan kepada anda, memang perlukan satu pasukan dan satu kerjasama yang sangat kuat di antara semua pihak dalam proses menangkap buaya, kerana kita sedia maklum bahawa reptilia ini merupakan reptilia yang ganas dan tidak dapat dijangkakan lagi. Jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Tuan Oswald Bracken-Thiston atas perkongsian beliau tentang kenali buaya kita. Bukan buaya darat ya penonton, buaya yang terdapat di sungai. Jadi selepas ni terus setia bersama saya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana.
Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Jadi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anda pada pagi ini yang sudi menemani saya yang keserangan di studio tanpa hos saya. Jadi kalau tengok sebelah-sebelah ni biasanya ada lah orang yang teman saya. Tapi hari ini saya bersorangan. Tapi demi anda penonton setia Sejahtera Asia, saya tetap bersemangat dan tidak menghentikan saya daripada membawa topik-topik dan perkongsian yang menarik khas buat anda. Jadi topik kita pada pagi ini dalam berkenaan dengan kenali buaya kita. Jadi dengan informasi, dengan segala maklumat yang disampaikan oleh Tuan Oswald Bracken Thiston sebentar tadi, saya harapkan anda semua mendapat informasi dan maklumat yang diperlukan. Dan sekiranya anda, ini adalah sedikit peringatan daripada Sarawak Forestry Corporation bahawa jika anda ternampak buaya yang terdapat mungkin di sungai ataupun di sekitar kampung anda boleh laporkan di hotline yang terdapat di sini adalah di bahagian kucing. Anda boleh laporkan di 019-885-9996 dan di Sibu 019-888-3561, Bintulu 019-833-2737 dan di Miri 019-829-0994. Seperti yang terdapat di kaca televisyen anda, itu adalah talian hotline yang boleh anda hubungi sekiranya anda ternampak buaya yang terdapat di sungai-sungai berdekatan dengan anda untuk mengelakkan berlakunya serangan buaya di sekitar kawasan tersebut. Jadi seperti yang dikongsikan oleh Tuan Oswald tadi, buaya ini hanya menyerang apabila berlakunya 4 senario yang dikongsikan tadi. Apa yang boleh saya ingatkan anda sekali lagi bahawa sekiranya anda tidak mempunyai segala kepentingan untuk pergi ke sungai, elakkanlah daripada anda pergi ke sungai tersebut. Walaupun anda mendapati sungai itu berada dalam keadaan yang tenang, sungai itu berada dalam keadaan yang bersih, tapi sentiasa berhati-hati seperti yang Tuan Oswald kongsikan sebentar tadi bahawa air yang tenang, jangan sangka tiada buaya. Jadi itu adalah salah satu langkah berjaga-jaga kita untuk melakkan diri kita dan orang-orang di sekeliling kita daripada menjadi bahan daripada serangan buaya tersebut, kerana seperti yang kita tahulah serangan buaya ini kebanyakannya mengakibatkan kematian. Jadi oleh itu kita sendiri perlu lebih bijak untuk mengelakkan diri daripada berada dalam situasi tersebut dengan mengelakkan berada dalam sungai. Sebab dalam sungai ini kita tak tahu binatang apa yang ada di dalam air tersebut. Jadi adalah lebih mudah dan lebih selamat kita mengambil langkah dengan tidak mendekati sungai. Mungkin ada di antara anda berkata, tapi nak mandi sungai lah. Boleh, anda boleh pergi ke swimming pool ataupun boleh pergi ke air terjun. Tapi dengan keadaan kes COVID yang semakin meningkat ni, anda tidak digalakkan untuk berada di luar. Terus kekal selamat berada di dalam rumah. Luangkan masa bersama ahli keluarga anda di rumah. Dan kami di Sejahtera Asia sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Dan jika anda mempunyai sebarang perkongsian ataupun topik ataupun isu yang ingin kami kupaskan pada episod yang akan datang, terus lontarkan sahaja di page di FB dan IG Sejahtera Asia. Jadi terus setia bersama kami pada setiap hari Isnin sehingga Ahad pukul 7.30 pagi hingga 8.30 pagi hanya di saluran TVS 12 Astro dan My TV. Jadi saya Sharon Kezia hanya dalam Sejahtera Asia, daripada inspirasi kami cetuskan inovasi.